Salam sejahtera bersama saya Nebrin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 8 Januari 2024. Kita ke berita utama. Pusat bandar Kota Tinggi hari ini lumpuh apabila dinaiki air lebih 1 meter berikutan hujan lebat sejak kemarin, malah ditambah pula apabila berlakunya pertembungan antara banjir dan fenomena air pasang penuh. Laluan semangat menuju ke sekolah menengah Jalan Tun Habab juga tidak boleh dilalui berikutan arus deras yang terdapat di beberapa buah kawasan. Jalan Tun Sri Lanang juga telah ditutup bagi kegunaan semua jenis kenderaan kerana telah ditenggelami air setinggi 0.6 meter dengan jarak sejauh 650 meter. Tinjauan utusan Malaysia di deretan permis kedai berhampiran kawasan bandar juga mendapati air naik antara 1 hingga 1.5 meter. Antara laluan yang terjejas setakat ini ialah Jalan Indah, Jalan Jafar, Jalan Niaga Utama, Jalan Johor dekat Arcade Mara, Taman Kota Mas dan Jalan Tambatan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Husin Samora berkata, sejak air naik mendadak pada pukul 9 malam hingga 4 pagi tadi, seramai 112 individu yang terperangkap berjaya diselamatkan. Dalam pada itu, Tenaga Nasional Berhad TNB dalam satu kenyataan memaklumkan bekalan elektrik di 25 kawasan di Kota Tinggi telah ditutup bagi keselamatan penduduk yang terjejas. Sementara itu, antara daerah lain yang terjejas di negeri Johor ialah Johor Bahru, Kluang, Kulai, Segamat dan Pontian, manakala di Pahang pula di daerah Rompin, Pekan dan Maran. Kementerian Jabatan dan Agensi Kerajaan perlu mengemukakan laporan bulanan selepas ini berkenaan kemajuan serta sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan setiap projek kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan tersebut perlu dihantar melalui Ketua Pengarah KP atau Ketua Setiausaha KSU Kementerian kepada Ketua Setiausaha Negara KSN untuk dimaklumkan kepada beliau. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau mahu laporan bulanan yang dikemukakan itu menunjukkan kemajuan projek yang jelas serta sumbangan penjawat awam ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara madani atau ekonomi madani. Pada masa sama, Anwar turut menzahirkan keyakinannya bahawa kerajaan perpaduan adalah stabil walaupun terdapat pelbagai desas-desus yang berlegar ketika ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri dan mereka yang terlibat berhubung penggunaan dana kerajaan sebanyak 700 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya juga akan memanggil mereka untuk diambil keterangan minggu ini atau selewat-lewatnya minggu hadapan. Tambahnya, tindakan itu bertujuan mengetahui bagaimana wang tersebut dibelanjakan bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Tidak mendedahkan jumlah mereka yang akan dipanggil, bagaimanapun menurut beliau tidak kurang 4 orang yang terlibat akan dipanggil. Sementara itu, menurutnya lagi siasatan ini akan meliputi bagaimana ia dibelanjakan secara keseluruhan dan syarikat mana yang menerimanya. Tayangan dokumentari di perkhidmatan penstreaman Netflix Main on the Run yang menyentuh mengenai skandal penyelewengan dana Wan Malaysia di Parlimen Berhad 1MDB mencuri tumpuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Membangkitkan isu subjudis Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah menyatakan dokumentari hampir 2 jam itu dah mula ditayangkan di Netflix bermula 5 Januari lalu turut bersifat menghina mahkamah kerana perbicaraan masih berjalan. Sehubungan itu, Muhammad Syafiq mohon agar pihak pendakwaan mengambil langkah sewajarnya berhubung dokumentari terbabit. Tambahnya, beliau juga telah mendapat arahan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memfailkan permohonan menghina mahkamah terhadap Tommy dan Clay. Main on the Run ditayangkan di Pawagam di Singapura pada 5 Oktober 2023 dan telah ditayang di Pawagam tempatan pada 19 Oktober tahun lalu. Dokumentari arahan Cassius Michael Kim itu turut memaparkan temu bual dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, penerbit dan Ketua Pegawai Eksekutif The Age Ho Kei Tat dan bekas Pegawai Petro Saudi International Limited Xavier Andre Justo. Selepas 1 jam 5 minit, dokumentari Main on the Run turut memaparkan temu bual dengan Najib mengenai skandal tersebut. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akrab
Ahmad Akram Garib memberitahu beliau hanya mengetahui mengenai dokumentari tersebut apabila dimaklumkan mengenainya pagi ini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Penulis blog Papa Gomo didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menghasut dengan mengaitkan kerajaan sekarang pro kepada Israel dan negara barat. Bagaimanapun, Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris, 41 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini Nadarajan. Mengikut pertuduhan, Wan Muhammad Azri didakwa telah menyebut kata-kata menghasut dengan mengaitkan kerajaan sekarang pro kepada Israel dan negara barat dalam laman sosial Facebook milik seorang individu pada pukul 1.30 hari 8 November 2023. Selepas mendengar maklumat dan hujah kedua-dua belah pihak, Hakim Priscilla kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin dan tidak meletakkan sebarang syarat tambahan selain menetapkan 5 Februari depan bagi sebutan semula kes. Presiden Persatuan Seniman Zaid Saidi menasihatkan pemain industri dan orang ramai supaya jangan mudah terpedaya dengan modus operandi segelintir pihak yang menyalahgunakan teknologi Artificial Intelligence AI demi kepentingan peribadi. Jelasnya ada pihak yang menggunakan suara dan wajah selebriti untuk menjual produk mereka tanpa kebenaran, apatah lagi itu hanyalah salah satu teknik baru aktiviti skamer secara global. Tinjauan mendapati perkongsian tersebut berkemungkinan besar merujuk kepada penularan video lelaki mirip pelakon Datuk Aaron Aziz yang mempromosikan seluar dalam. Namun setelah diteliti, warganet mendapati video tersebut sudah disunting dengan teknologi AI untuk meniru suara pengarah filem Sayu Yang Syukur itu. Menjengah ke ruangan komen Z, rata-rata warganet turut mengakui terpengaruh dengan video-video yang menggunakan wajah artis untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Berita luar negara, seorang lelaki di Jepun tular kerana mempunyai 4 isteri dan 3 anak kecil namun sudah tidak bekerja selama lebih 1 dekad. Kehidupan Ryuta Watanabe, 35 tahun, dari Sapporo, Pulau Hokkaido didokumentasikan menerusi rancangan televisyen Abema Prime di Abema TV baru-baru ini. Watanabe tinggal serumah bersama 3 isterinya yang masing-masing memiliki sebuah bilik tidur yang didiami bersama anak kecil mereka. Isteri pertama Watanabe berusia 27 tahun, manakala isteri kedua dan ketiga berusia 24 dan 22 tahun. Namun isteri keempatnya pula tinggal berasingan dengan mereka. 4 wanita itu bekerja untuk menampung perbelanjaan keluarga mereka sebanyak RM27,368 sebulan bersamaan RM850,000 dan Watanabe ditugaskan untuk menguruskan kerja rumah. Dia merasakan tidak salah untuk berpoligami dan mahu memiliki 54 orang anak. Sebuah sekolah menengah khusus dalam mendidik pelajar mengenai bidang Korean Pop, K-pop dan persembahan berkaitan akan dibuka di Busan. Menurut Pejabat Pendidikan Bandaraya Metropolitan Busan, sebuah sekolah menengah yang bakal ditutup tidak lama lagi akan diubah sesuai menjadi sekolah menengah awam khusus tersebut dan dijadualkan dibuka semula pada Mac 2028. Pembinaan sekolah itu bertujuan untuk menyediakan bidang pembelajaran khusus bagi para pelajarnya sejajar dengan industri K-pop yang semakin berkembang. Dalam pada itu, pelajar tempatan maupun antarabangsa layak mendaftar di sekolah itu yang terletak 320 km daripada Seoul yang bakal menyediakan pelajaran mengenai vokal, tarian dan instrumen serta kesenian lain sekaligus menjadi sekolah awam pertama dengan pengkhususan K-pop. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1.
layari iklaneka theutusan.com.my. Beralih ke berita ekonomi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar program digital dapat dilaksana secara agresif serta drastik bagi mengelakkan Malaysia ketinggalan di masa akan datang. Ujarnya bagi merealisasikan hasrat berkenaan, beliau menubuhkan sebuah kementerian baharu iaitu Kementerian Digital agar ia dapat memberi fokus sepenuhnya ke arah memajukan lagi industri digital negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Jabatan Perdana Menteri Putrajaya hari ini. Untuk rekod, Kementerian Digital mula ditubuhkan pada 12 Disember 2023 dan diterajui oleh bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo. Margin industri pembinaan dijangka bertambah baik pada 2024 apabila kontrak lama dengan margin rendah menyusut dan sumbangan yang semakin meningkat daripada kontrak baharu dengan margin yang lebih normal. Menurut kenangan research, industri bersedia untuk pemulihan margin kerana kontrak yang baharu dijamin telah mencerminkan inflasi kos. Projek yang berada dalam senarai keutamaan firma itu termasuk projek Mass Rapid Transit MRT 3 atau MRT Circle Line yang bernilai 45 bilion ringgit, transit aliran ringan LRT, monorail dan laluan kereta api melalui stesen pertukaran serta LRT bayan lepas di Pulau Pinang. Firma penyelidikan itu juga menyatakan bahawa kerajaan komited untuk mempercepatkan projek yang sedang dijalankan di Sabah dan Sarawak seperti Lebuh Raya Pen Borneo dan projek Lebuh Raya Sarawak Sabah Link Road. Mengenai pembinaan sektor swasta, ia berkata sektor itu akan kekal bertenaga disokong oleh pelaburan besar-besaran dalam besi atau logam, semikonduktor baharu dan pusat data. Berita sukan, Harimau Malaya bersedia untuk menguji tahap permainan mereka melalui pertembungan dengan Syria bagi aksi persahabatan malam ini sebelum mengharungi cabaran di Piala Asia 2023. Pertemuan dengan pasukan di ranking ke-91 dunia itu juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Kim Pan-gon untuk menilai pemain yang boleh diletakkan bagi saingan dengan Jordan, Bahrain dan Korea Selatan. Dalam pada itu, aksi terakhir di antara kedua-dua pasukan di Chengdu, China pada September tahun lalu berakhir dengan keputusan seri 2-2 dan ini membuktikan masing-masing memiliki kekuatan tersendiri untuk digunakan di pentas Piala Asia 2023. Skuad negara akan memulakan langkah bertemu Jordan dalam aksi pertama kempen Piala Asia 2023 pada 16 Januari sebelum bertemu dengan Bahrain pada 22 Januari dan Korea Selatan dalam aksi terakhir saingan peringkat kumpulan pada 28 Januari ini. Bekas Kapten Liverpool Jordan Henderson dilapor berminat untuk kembali ke Liga Perdana Inggeris EPL selepas tengah musim beraksi di Liga Arab Saudi bersama Al-Ittifaq. Pemain tengah England itu dipercayai berdepan kesukaran untuk menyesuaikan diri bersama Liga dan kelab baharunya selepas melengkapkan perpindahan bernilai 71.07 juta ringgit pada musim panas lalu. Henderson dikatakan bersedia untuk meneliti sebarang tawaran yang mungkin akan diterima pada jendela perpindahan kali ini sekalipun menyebabkan dia kehilangan pendapatan yang cukup besar. Salah satu faktor keputusan tersebut yang mungkin diambil Henderson adalah disebabkan prestasi buruk pasukannya yang menyebabkan jurulatih Steven Gerrard berada dalam tekanan apabila mereka gagal meraih kemenangan dalam 8 perlawanan terakhir. Bersama Al-Ittifaq, pemain berusia 33 tahun itu menerima pendapatan mingguan sebanyak 4.14 juta ringgit tanpa cukai, namun ia hanya dapat diaplikasi sekiranya berjaya kekal di Arab Saudi untuk tempoh 2 tahun. Keputusan untuk pulang ke England selepas 6 bulan menyebabkan dia perlu melunaskan cukai sebanyak 20% iaitu kira-kira 41.46 juta ringgit kepada kerajaan Arab Saudi, malah tidak mungkin menerima gaji yang sama bersama pasukan baharu nanti. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 9 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Neville Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.